وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Okey. Kita nak balik semula nota kita. Kalau tak silap saya yang Alimah Ya'lam, betul? Muka surat apa? 7. Okey. Ke surat 7. Ke surat 7? Lepas 7 tu ada nota lain tak? Ada lagi Ustaz, nota lain, tapi ni hari ni kita buat muka surat 7. Maksudnya lepas yang tu ada lagi lah? Ya. Okey. Muka surat yang ke-7. Cuba lihat. Kita balik semula sebentar. Imbas kembali muka surat yang pertama. Muka surat yang pertama, fokus kita adalah alimah. Telah mengetahui. Dah tahu. Okay. Dharaknya ya'lamu. Kemudian amarnya i'lam. Ketahuilah. Kemudian nahinya la ta'lam. Jangan tahu. Okey. Cuma yang Kak Rozan bagi saya peluang untuk share. Dia belum bagi izin ni. Okey dah Ustaz. Sorry. Okey. Jangan apa namanya. Alright. Tapi yang kita tak boleh lupa, cuba tengok yang saya nak share setiap ni. Itulah dia punya masdar. Alima ya'lamu, i'lam, la ta'lam. Dia punya basic dia adalah, ataupun masdar dia ialah ilmun. Ilmu. Maknanya, kalau kita kata telah mengetahui dengan ilmu, dengan maklumat. Ketahuilah. Ketahuilah pun maksudnya dengan apa? Dengan ilmu juga. Maksudnya dengan fakta. Dengan maklumat. Okey. Ini yang kena hati-hatilah zaman kita ni. Macam-macam benda keluar dalam WhatsApp. Itu ilmu ke, hearsay ke, siapa yang nak scan tu, siapa nak pastikan. Kan? Jadi segala-galanya dalam Islam itu dengan ilmu. Alright. Jadi surat yang ke-7, cuba lihat. Alright. Lihat baris yang pertama. Kalau dah baris lain pun tak apalah, kita tengok baris pertama. Okay? Itu sudah sampai kepada amar. Jadi vocab di muka surat pertama yang saya beri sebagai panduan itu sebagai panduan saja. Maknanya dari sudut praktikal, kalau kita tengok, dari sudut praktikal Al-Quran, tidak ada fi'il nahi yang digunakan. Fi'il nahi yang ada saya bekalkan di muka surat pertama itu sebagai panduan. Tapi dalam Islam, tak ada benda yang dia kata jangan tahulah. Bila Islam suruh menuntut ilmu, tak ada benda yang tak boleh tahu. Tahu je lah semua. Jadi tak ada arahan dalam Quran. Jangan kamu semua tahu. Tak ada. Jadi maknanya secara praktikal dalam ayat Quran tak ada dah. Vocab nahi itu tidak digunakan. Jadi kita sekadar sampai ke amar sajalah. Wa'lam. Okey. Yang bercuti panjang sepanjang Ramadan, jangan lupa tapak tangan letakkan sebelah kiri. Semua sekali tapak tangan. Harap-harap
tak hilang tapak tangan tu dengan sibuk tarawih dan sebagainya. Jadi sekali lagi untuk amar automatically kita akan terjemahkan engkau. Amar yang asal adalah awak seorang lelaki. Engkau di situ secara simboliknya adalah wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Tapi sebenarnya arahan itu untuk kita sebenarnya. Jadi wa'lam dan ketahuilah engkau. Engkau ketahuilah anna bahwasanya anna Allah. Siapa yang pakai laptop boleh tengok skrin lah. Saya share je lah. Anna Allah, bahwasanya Allah Aziz. Aziz kita boleh guna perkasa. Maha perkasa. Okey. Tapi tidak semestinya perkasa. Ada kalanya kita kembali kepada apa? Kita kembali kepada perkataan asal. Jadi kalau kita nak cuba trace asal dia, Azza. Ini dia punya 3 huruf asal dia. Azza. Okey. Kemudian ada perkataan dia panggil Izzah. Okey ya. Kalau letak Nurul Izzah dan sebagainya kan. Izzah. Jadi dia boleh pakai 2. Kalau dalam konteks aziz, biasanya kita guna perkasa. Tetapi kalau azizah, banyak pula perempuan tu kan. Jadi untuk yang azizah, biasanya kita ambil yang satu lagi makna. Mulia. Izzah ni juga dia boleh jadi kemuliaan. Okay. Ataupun izzah, dalam bahasa semasa dia kata apa? Orang Islam mesti ada izzah. Izzah ni apa? Masalah kata pride. Pride tu apa? P-R-I-D-E. Mesti ada. Dia bukan bongkar. Kadang-kadang kita pakai istilah wibawa. Orang Islam ni dia kena ada kewibawaan. Okay. Izzah. Kemuliaan. Jadi, annallaha, bahwasanya Allah Aziz, Maha Perkasa. Hakim. Alright. Cuba tengok hakim. Asal daripada hakama. Telah mengadili. Ataupun orang Melayu kata telah menghukum. Yahkumu, mudhari'nya. Mengadili ataupun menghukum. Okay. Kata nama dia ataupun masdar dia ialah hukmun. Hukum. Ataupun orang Melayu kata hukuman. Telah menghukum, telah mengadili, yahkumu. Masdarnya hukmun, hukuman ataupun hukum. Tiba-tiba bila kita tukar jadi orang, hakim. Kita tak kata maha hukum. Dia kata maha adil, maha bijaksana. Sebab segala yang Allah hukumkan itu pasti dia ada wisdom, ada kebijaksanaan. Ibn Hakim di mahkamah pun kita pinjam. Kita panggil dia dengan yang arif, yang bijaksana. Hakim cara kita panggil dia yang arif. Jangan boleh baca pula dalam mahkamah ni. Yang arif. Okey. Azizun Hakimun. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Lagi maha bijaksana.
Yang kedua, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'a al-muttaqin. Takwa tu dia punya sifat dia. Muttaqin itu orang dia. Wattaqullah, dan bertakwalah. Bertakwalah kamu semua kepada Allah. Bertakwalah kamu semua kepada Allah. Wa'lamu. Okey. Kita pindah ke jari tengah bawah sekali. Fi'il amar, jari tengah bawah sekali. Antum. Dan kamu semua. Ketahuilah. Ketahuilah kamu semua. Annallaha, bahwasanya Allah, ma'a, bersama-sama, al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Bersama-sama orang-orang yang bertakwa. Okey. Sebelum tu ada sedikit selingan. Tengok ada beberapa orang yang tak dapat masuk ni. Biasanya cara masuk ni. Mari kita cerita ringkas kaifiat cara masuk. Ada kaifiat ni. Yang pertama, sebaiknya kita download lah Zoom tu. Pergi dekat apps, kalau pakai handphone, download Zoom. Kalau pergi dekat laptop pun boleh download. Maknanya dia ada dia punya ikon rasmi dia. Bila-bila masa kita klik itu dulu baru kita nak join ataupun kita nak start. Okey. Masalah kedua macam mana berlaku? Masalah kedua biasanya orang dia tak download, dia hanya klik link yang Kak Roziah bagi tu. Bila kita klik di situ, dia akan automatic linkkan kita dekat browser. Jadi kalau tak boleh masuk, kena check kita punya browser. Ada orang dia pakai Mozilla. Ada orang dia pakai Fox. Ada pakai Google. Jadi kena cuba 2-3 kali. Kalau tak boleh, kena tutup yang Mozilla tu, pergi pula dekat Google macam mana. Itu adalah teknikal-teknikal dia. Kadang-kadang certain browser tu problem. Itu cerita dia lah. Okay, Terima kasih Ustaz. Okey. Wattaqullah, sama pangkal dia. Wa'lamu pun sama. Annallah pun sama. Okay, yang ini lebih kepada amaran. Cerita tak boleh selamanya gembira. Sesekali kena ada cerita yang menggentarkan hati ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu semua kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah kamu semua. Ketahuilah kamu semua. Annallah, bahwasanya Allah, sesungguhnya Allah syadid. Syadid, sangat keras, sangat dahsyat. Al-iqab, balasan, siksaan. Iqab. Alright. Okey. Seterusnya sama juga. Kita tujukan kepada antum juga. Fa'lamu, maka ketahuilah kamu semua. Yang ini sama macam baris yang pertama tadi ya. Cuma yang ini ditujukan kepada antum. Fa'lamu, maka kamu semua ketahuilah. Annallaha,
bahwasanya Allah Azizun, Maha Perkasa, Hakimun, lagi Maha Bijaksana, lagi Maha Bijaksana. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wattaqullah, dan kamu semua bertakwalah kepada Allah. Perkataan ittaqullah juga adalah fi'il amar. Cuma dia lebih daripada 3 huruf. Ini antara perkataan yang unik lah. Ini sudah ditambah imbuhan. Tapi disebabkan perkataan ini daripada awal-awal 3 hurufnya dia perkataan sakit. Andai kata kita disuruh mencari ittaqullah itu cuba trace 3 huruf asal dia. Kalau kita tak biasa sampai ke sudah takkan jumpa. Koyak kamus pun tak jumpa. Kerana apa? Kerana bayangan 3 huruf asal tidak ada di situ. Apakah 3 huruf asal dia? Jangan ditanya kenapa lah. 3 huruf asalnya ialah waqa. Jaga. Pelihara. Hati-hati. Waspada. Jadi walaupun kadang-kadang bahasa Melayu ni kita terjemah mudah je, kita kata takwa tu takut. Kan? Tapi dia punya akar dia ialah apa? Awas. Hati-hati. Waspada. Okey. Sebab itu kalau kita baca hadis, Nabi kata apa? At-taqwa hahuna. Apa maksud hahuna? Takwa tu kat sini, Nabi kata. Apa maksud takwa tu Nabi tunjuk dekat dada? Takwa tu dalam hati. Takwa tu bukan baju. Bukan tasbih yang bawa gantung kat tangan tu bukan takwa. Itu fashion. Maknanya tak apalah, baguslah pakai macam tu. Tapi hakikat takwa tu ialah hati. Dia bukan gambaran zahir. Dia adalah dalaman. Reflect ke zahir tu insya-Allah dia boleh reflect lah. Tapi dia lebih kepada apa? Perkara dalaman. Itu maksud takwa. Jadi wattaqullah. Dan kenapa kadang-kadang kita tak boleh terjemahkan takut ataupun takwa? Kadang-kadang orang Melayu dia terjemah dan bertakwalah kamu semua kepada Allah. Okey, tak ada masalah. Tapi andaikan selepas perkataan itu dia tidak keluar Allah. Contohnya dalam Quran dia gantikan perkataan itu dengan api neraka. Wattaqun nar. Tapi takkan kita nak terjemah dan bertakwalah kamu kepada api. Tak boleh. Macam mana nak bertakwa dengan api? Dan hati-hatilah kamu semua. Waspadalah kamu semua terhadap api neraka. Jadi kita tengok keadaan tak semuanya kita boleh simply kata bertakwalah. Jadi wattaqullaha wa'lamu, dan bertakwalah kamu semua kepada Allah. Wa'lamu, dan kamu semua ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah, sesungguhnya Allah. Kalau ayat yang sebegini dalam Quran, biasanya kalau kita tengok penterjemahan, dia akan ikut gaya bahasa Melayu. Maksud dia akan ikut gaya bahasa Melayu. Kalau kita baca Quran terjemahan harfiah, wa'lamu ada satu terjemahan bawah dia. Anna satu terjemahan. Allah satu terjemahan. Yang itu dia ikut harfiah lah. Tapi yang menariknya, walaupun Quran itu terjemahan harfiah, di tepi itu ada terjemahan mafhum, betul? Kalau kita perhatikan nanti, terjemahan mafhum itu tidak sama dengan terjemahan harfiah. Maksudnya, kalau terjemahan mafhum, sekalipun ayat itu berbunyi annallaha bikulli syai'in alim, dia akan terjemahkan dengan annallaha alimun bikulli syai'in.
Dia akan kata bahwasanya Allah Maha mengetahui bikulli dengan tiap-tiap syai'in sesuatu. Ini kalau jumpa terjemahan macam itu, maknanya panel penterjemahan adalah cikgu bahasa Melayu lah. Tapi kalau kita baca tiba-tiba dia kata apa? Annallaha, bahwasanya Allah dengan tiap-tiap sesuatu itu dia Maha mengetahui. Itu cikgu bahasa Arab. Okey. Alright. Nampak gayanya pagi ni kita pakai bersih percuma ya, ada hamaran ni. Bersih percuma. Ustaz. Tadi Ya. kita tukar apa tu? Tak tukar, dia akan tukar. Tak apa. Bersih percuma dia memang ada dia ada limit. Kalau Zoom tu problem dia. Dia kedekut sikit. Tak apa. Nanti kalau dah terkeluar nanti kita adjust balik. Zoom dia hanya yang bayar saja tak ada limit Kalau Google Meet dia tak ada limit. Apalagi yang Microsoft tu dia panggil apa? Ada satu Skype. Skype pun percuma. Cuma gambar dia kurang kualiti sikit. Zoom sampai sekarang dia tak nak bagi percuma. Dia ada akaun berbayar. Okey. Alright. Sikit lagi. Wa'lamu, dan ketahuilah kamu semua. Boleh tengok skrin kat situ dia ada tulis remaining meeting time. Kita boleh jadikan panduan kat situ. Ada lebih kurang 8 minit lagi. Wa'lamu, dan ketahuilah kamu semua. Annallaha, bahwasanya Allah Sami', Maha mendengar. Sami'un, Maha mendengar. Alimun, Maha mengetahui. Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey. Baris yang terakhir, fa'lamu, maka ketahuilah kamu semua. Annallaha, bahwasanya Allah Ghafur, Maha pengampun, Rahim. Yang ni bertukar. Kalau saya mengajar bahasa Arab, saya bertukar-tukar. Sebab apa? Sebab Rahman dengan Rahim itu daripada kata dasar yang sama. Rahimah telah mengasihi. Daripada Rahimah, dia boleh lahir Rahman, dia boleh lahir Rahim. Jadi kadang-kadang kita mengajar bahasa Arab ni kita terbalik sikit. Mana satu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi sebenarnya dia daripada kata dasar yang sama. Kenapa? Mari kita lihat secara selingan saja. Itu kita akan tengok bila kita belajar wazan nanti. Kenapa? Kalau kita belajar tafsir, dia kata Rahman itu meliputi orang yang kafir. Orang kafir pun dapat juga pengasih Allah itu. Kan? Okey. Ada upgrade. Tapi dia kata Rahim itu khusus untuk orang Islam saja. Maknanya Rahim itu mana satu pengasih ni? Ini pengasih kan? Pengasih penyayang, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dia kata pengasih. Rahim dia kata apa? Penyayang. Jadi kalau kita belajar tafsir, Rahman ini dia meliputi semua makhluk. Termasuk yang kafir semua sekali. Maknanya di dunia ni Allah bagilah. Di dunia ni kita ikut sifir dunia. Apa maksud sifir dunia? Bila kita kata sifir dunia, maknanya bahasa sekularnya sifir dunia lah. Tapi bahasa agama ni kita kata apa? Sunnatullah. Kalau bahasa Islamik dia kata sunnatullah. Jadi apa maksud sunnatullah tu? Apa maksud sifir dunia? Sunnatullah maknanya apa? Acong dengan saya, siapa yang lebih kaya?
Apakah saya kaya sebab saya beriman, saya sembahyang banyak? Tak. Saya tak kaya kalau saya pemalas. Betul? Yang dapat adalah acong sebab apa? Walaupun dia tak sembahyang, tapi dia rajin kerja. Di dunia ni sifirnya siapa yang kuat bekerja, siapa yang kuat belajar, dia berjaya, betul? Jadi dunia kena pakai sifir dunia lah. Akhirat cerita lain. Jadi sebab itu kenapa Rahman ini dia meliputi semua. Tiba-tiba Rahim ini khusus untuk orang Islam sahaja, terutama orang yang bertakwa di akhirat. Kenapa? Nanti bila kita belajar wazan, ada satu wazan itu dia wazan yang membawa maksud sangat-sangat, tetapi dia boleh berakhir. Contohnya apa? Katakan kalau belajar kelas perbualan, nak kata saya ni dahaga sangat, ana atsyan. Masuk kelas Misran tu dia ajar kita, saya dah kebulur dah ni, bukan lapar lagi, dah kebulur dah ni. Starving masalah kata. Lapar Arab kata apa? Jau'an. Jadi kalau kita tengok betul-betul, cuba tengok ni pattern ni. Ain, Ta, Shin, Alif, Nun. Jim, Waw, Ain, Alif, Nun. Sama tak pattern dia dengan Rahman? Bukan huruf, pattern. Maknanya huruf pertama berbaris, betul? Huruf kedua mati. Kemudian ada imbuhan alif. Belakang ada nun, betul? Ini kita cerita pattern, kita bukan cerita huruf. Jadi maknanya simbolik. Setengah-setengah ahli bahasa kata, kenapa Rahman itu, walaupun dalam Bismillah kita terjemahkan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia kata kenapa ini, maknanya orang yang bukan Islam pun dapat. Tiba-tiba Rahim ini hanya khusus untuk orang yang beriman dan Islam saja, kerana walaupun Rahman itu diterjemahkan sebagai Maha, tetapi cuba kiaskan dengan dahaga dengan lapar. Dahaga dengan lapar yang ada di sini, ini bukan dahaga yang biasa-biasa. Ini lapar yang Mak Saleh kata bukan hungry, starving. Kalau hungry, tak apalah, sekejap lagi boleh makan lah. Tapi kalau starving ni, hampir-hampir meninggal kalau tak makan. Cuma nak katanya apa? Walaupun starving tu hampir-hampir meninggal, tetapi starving itu boleh hilang dengan sebab makanan, betul? Maknanya dia ada penghujung dia. Sebab itulah simboliknya ahli bahasa kata pengasih di sini pengasih yang ada dia punya apa? Ending dia. Seolah-olah pengasih di sini nanti dia tidak dapat yang rahim ini bila mana dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baru kita faham dalam tafsir kenapa dia kata Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tetapi dia kata yang Rahim ini Allah khususkan untuk hamba-hambanya yang beriman saja, tetapi Rahman meliputi kepada semua. Jadi iaitu tak dapat tidak, kena belajar bahasa juga lah. Kena belajar wazan. Okey. Alhamdulillah. Selamat. Kita dah selesai. Mari kita lihat kertas yang seterusnya. Kita dah selesai. Jadi kita ucapkan Alhamdulillah kerana apa? Tugas saya pun selesai. Alhamdulillah, sebentar lagi saya akan passing button ini kepada student. Jadi saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alright. Okey. Cuba tengok yang ini. Siapa yang nak tengok skrin pun siap saya share. Kalau selesa tengok skrin lah. Alright. Yang pertama ialah kita akan pergi kepada abada. Telah sembah. Telah menyembah. Telah mengabdikan diri. Ya'budu. Iyyaka na'budu. Sedang. Jadi mudhari' lah. U'bud. Sembahlah. Abdikanlah. La ta'bud. La ta'budu syaitan. Contohnya.
jangan sembah. Daripada sini nanti lahirlah perkataan apa? Abdun, hamba. Jadi yang menarik dalam bahasa Arab apa? Semua hamba-hamba yang lain bila kita nisbahkan kepada diri kita, dia membawa maksud hina. Pakcik ni dia hamba duit. Allah, hamba duit pula. Yang sana tu hamba perempuan. Tetapi bila kita kata hamba Allah, dia satu kemuliaan. Hanya satu perkataan saja. Kalau hamba itu dinisbahkan kepada Allah, dia adalah lambang kemuliaan. Jadi jangan marah orang yang sedekah ditulis hamba Allah. Dia sedang memuliakan nama dia. Hamba Allah. Cuma orang kita ni kenapa dia letak hamba Allah? Sebab RM10. Kan? Kalau RM1,500, terang-terang nama saya kat situ. Okay. Alright. Sya'a, cuba tengok. Ini dia fokus dia yang itu je lah, yang abadah yang dulu tu. Tapi nanti kalau kita jumpa kat bawah tu ada sya'a. Tak apa, kalau lupa pun nanti saya akan ni lah. Saya akan suruh patah balik Sya'a tu fi'il madhi. Mudhari' dia ialah yasha'u. Sya'a yasha'u. Alright. Kita selalu kata apa? Insya-Allah. Apa maksud insya-Allah? Datin Cik? Tanya Datin Cik lah. Lepas raya ni tak dengar suara dia. Apa maksud insya-Allah? Jangan lupa mikrofon. Kalau tidak bercakap seorang nanti. Datin Cik, buka mikrofon. Allah menekan dah. Sekejap. Tak apa, suara ada, tak apa. Ada? Ada. Muka je hilang, suara ada. Apa kalau jadi macam tu lah? Tak apa. Start video balik. Dah buat dan Aisyah. Start video. Okey. Okey. Dia nampak muka baru confident nak jawab, silakan. InsyaAllah. InsyaAllah tu ya. Betul insyaAllah ada. Yalah. Apa maksud insya-Allah? Sya'a tengok dekat vocab tadi. Sya'a dia kata apa? Berkehendak. In apa in? Sesungguhnya berkehendak. Berkehendak apa ni? Sesungguhnya inna. In. Alif nun. Ni dekat skrin ni satu lain ni. Insya-Allah. Kalau pakai handphone tak nampak lah. In apa ni lupa apa in ni. Benar. Kena lemang 3 batang lupa dah. Jika. Jika boleh. Berkehendak. Jika boleh, sekiranya boleh. Jadi Ini baru saya pintas sekira. sekiranya Allah kehendaki. Jika Allah kehendaki. InsyaAllah. Okey. Tetapi soalan kita, ni nak tanya orang lain pula ni. Ni kita tanya Dr. Gayah pula lah. Apa beza insya-Allah dengan Biiznillah. biiznillah? Dengan izin Allah. Okey, itu bahasa Melayu dia. Bahasa Arab dia beza apa? Dengan Maknanya boleh tak kita simply pakai either one? Jika Allah izinkan. Contoh katakan Dr. Gaya jemput saya ke Duri Boleh tak saya simply twist daripada insya-Allah kepada biiznillah? Tak. Tapi InsyaAllah. tapi dari sudut mafhum macam sama kan? Apa beza dia? Bila saya tanya beza ni, maksudnya beza dari konteks Al-Quran, ayat Quran. So dalam ayat Quran dua-dua ni ada. Lagi satu tadi apa Ustaz? Dengan izin Allah. B itu dengan.
Dengan. Izin tu izin lah, bahasa Melayu pun izin. Biiznillah, dengan izin Allah. Insya-Allah, in tu sekiranya, seandainya, sya-Allah, Allah kehendaki. Nampak macam okey ni. Jika Allah Kan? kehendaki dengan Satu lagi jika dengan Allah izin. kehendaki dengan izin Allah. Kan, insya-Allah jika Allah kehendaki. Ha. Biiznillah tu dengan izin Allah. Oh, dengan izin Allah. Kedua perkataan yang tak sama tu. Okey, Izin. kita tanya Ustazah kita. Puan Robiah Abu Bakar, silakan. Boleh pakai dua-dua atau ada beza? Speaker. Biiznillah tu dengan izin Allah. Okey. Yang insya-Allah tu jika Allah kendaki kan. Okey, soalannya boleh tak pakai suka-suka dua-dua tu ataupun dua-dua tu berbeza konteks? Boleh, dua-dua boleh Ustaz. Boleh belasah dua-dua je? Boleh, dua-dua boleh. Dengan izin Allah. Jika Allah kendaki sama. Sama pula dah. Tak sama. Kita hanya wakil Pak Imam gitulah. Tuan Haji Aziz silakan. Walaupun lambat masuknya di soal awal. Ya. Saya dah masuk tadi tapi ada urusan sikit. Oh, ada urusan. Dia bunyi beza Ustaz. InsyaAllah tu sekiranya Allah kehendaki. Okey. Biiznillah. Biiznillah. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Okey, itu kita faham makna. Tapi dari sudut penggunaan, dari sudut kontekstualnya, boleh tak pakai itu tukar suka-suka je? Allah kehendaki. Rasa-rasa tak nak, dia kena ilmu ni, dia kena ayat tadi tu. Alimah yang lama. Allah kehendaki dengan izin Allah. Dengan izin. Dia memang soalan macam ni kena tanya sebab dah makan lemak banyak, dia dah lemah sikit. Saya ingat dia berlainan Ustaz. Kalau berlainan, apa yang berlainan? Biiznillah dengan izin Allah. Okey. Kalau Allah mengizinkan. Okey. Itu insya-Allah sekiranya Allah kehendaki. Yalah, kalau Allah tak kehendaki tak boleh juga. Ya. Ni tricky ni. Saya tak tahu sama kot. Puan Halimah silakan. Ini pula Ustazah Halimah kita. Kok ada jawapan lain? Fatwa lain silakan. Ustaz dengan Ustaz dengan izin Allah, maknanya Allah ya insya-Allah ni saya rasa bukan apa, dia rasa ragu-ragu jadi dia cakap insya-Allah. Yang biiznillah ni dengan izin Allah memang berlakunya benda tu confirm. Confirm memang betul. Oh, insya-Allah tak betul lagi. Sebab dia macam ragu-ragu, insya-Allah dia nak buat dia tidak. Macam tu. Oh. Dah, yang lain pening pula. Ustaz, Assalamualaikum. Salam, ya sila. Sila Tok, sila. InsyaAllah tu belum berlaku lagi. Kita belum laksanakan ke? Okey. Belum laksanakan. Right. Istilah tu benda dah berlaku. Tapi dengan izin Allah. Sebab tu dia berlaku. InsyaAllah tu belum berlaku. Oh, dekat-dekat kita lah tu. akan lakukan lah. InsyaAllah kita akan lakukan. Dah hampir tu, lagi 2 km nak sampai tu. Kita habiskan. Tinggal lagi sikit lagi nak sampai. Dah dekat tu. Kira dah cerah masa depan tu sikit lagi. Puan Azian, silakan Puan Azian. Izin Allah. InsyaAllah. Saya pening, tak boleh nak jawab. Okey. InsyaAllah tu lebih kepada memang kita akan pergi insyaAllah. Okey. Tapi yang biiznillah ni dengan izin Allah, kalau misalnya kita macam half-half lah. Kita pasti lagi. Aduh weh. Apa Jadi
Bila Kak Rozia jawab macam tu, yang Datuk jawab tadi dah pening balik dah. Dia jadi terbalik. Dah syok-syok dengar jawapan Datuk, bila Kak Rozia jawab dah jadi ragu-ragu balik dah. Jawapan Datuk dah hampir dah faham. izin Allah. Dia tukar. Ada tukar mazhab lain dah pening kita dah. Okey. Alright. Saya jawab konteks Quran saja ya. Okey. Ya. Okay, saya tak jawab yang lain-lain lah. Kalau dalam Quran, bila kita kata insya-Allah, ia seolah-olah walaupun kita tak nafikan segala-gala itu adalah sekiranya Allah menghendaki dia berlaku atau tidak, tapi dalam konteks Al-Quran, insya-Allah ini digunakan maknanya apa? Kalau biiznillah itu memang 100% daripada Allah, tidak ada campur tangan manusia. Kalau insya-Allah dia seolah-olah kita ada option. Cuma kita lapik dengan insya-Allah. Contoh, katakan Puan Halimah jemput saya kenduri. Saya lapik dengan insya-Allah. Betul? Kita lapik dulu dengan insya-Allah. Tetapi di hari kenduri itu berjalan, tiba-tiba dalam masa yang sama katakan ada 5 jemputan yang saya kena hadiri. Waktu itu kan kadang-kadang faktor trafik, faktor priority, faktor bertembung dengan program lain. So kita boleh adjust. Maknanya kita seolah-olah diberi apa? Diberi pilihan. Okay. Berbeza dalam Quran kalau dia biiznillah. Contohnya kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah itu peperangan di antara Jalut dengan Talut. Betul? Maknanya Talut itu asalnya tentera dia ramai, betul? Tiba-tiba dalam perjalanan Allah uji dengan sungai. 3 suku minum air, habis. Last sekali tinggal berapa orang? Tinggallah boleh kira dengan jari. Melawan ratus ribu tentera Jalut. Waktu itu Allah kata apa? Fahazamuhum biiznillah. Mereka mengalahkan mereka itu dengan izin daripada Allah. Maknanya itu memang gifted. Maknanya zahirnya tak akan menang. Tapi Allah bagi apa? Kemenangan. Tapi kalau insya-Allah dia lebih berbentuk apa? Separuh kan. Dia lebih berbentuk kita boleh usahalah. Itu Quran lah. Cerita pasal Al-Quran. Okey. Jadi jawapan tu semua ada betul ada salah. Compare sendirilah. Goreng sendiri tadi jawapan-jawapan yang keluar tu. Saring sendiri. Salah. Okey, kembali kita. Sya'a madhi. Mudhari'nya yasha'u. Sya'a yasha'u. Okey, kemudian ini ada 3 bersaudara ni 3 bersaudara. Kalau susah nak ingat ni, kalau biasa dekat dapur tu ada 4 bersaudara tu, bunga lawang. Boleh kan? Bunga cengkeh, kayu manis. Kan ada tu 3 saudara, 4 saudara. Ni lebih kurang ni. Jadi 3-3 ni makna sama. Is boleh, iza boleh, lamma boleh. Kalau klasik kita kata tak kala. Tak kala ni bahasa lama sikit lah. Kalau bahasa moden kita kata apabila. 3-3 sama. Ataupun ketika mana. Datin Cik kena tulis gitu, mengkala. Untuk Datin Cik special lah, dia kena tambah lain, mengkala. Dah ada mengkala. Ustaz, kalau is tu kan Ustaz, dia ada fi'il amr sebelum tu ya. Ingatlah ketika kalau is, penggunaan is tu. Tak juga sebab wa iz qala. Oh tak juga ya. Qala fi'il madhi. Okay. Wa iz qala rabbuka. Okey. Mesti ada waw. Dia. Okey, kemudian hatta. Hatta ni kalau orang lama baca novel lama, dia ada hatta dia ambil masuk dalam bahasa Melayu. Hatta, arakian. Bahasa Arab tak arkian tu. Bukan, arakian tu bukan. Tapi dalam novel lama dia ada arakian. Satu lagi, pasal tak?
dalam bahasa kita ada wal hal. Ada. Wal hal tu dua-dua rembat bahasa Arab. Wa dengan hal. Dua-dua ada. Wa tu bahasa Arab, hal tu bahasa Arab. Wal hal. Okey. Okey. Habis. Hatta adalah sehingga. Sampailah boleh. Sehinggalah. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Sehinggalah. Okey. Alright. Ayat pertama. Wa ja'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira. Kiradah ni adalah plural kepada kirdun. Salah satu Arab kata kirdun. Satu lagi Arab kata khinzir. Khinzir. Alright. Jadi ada benda-benda yang tidak universal ya. Kalau satu kirdun, kiradah. Kalau satu khinzir, Arab kata khanazir. Cuma kena hati-hatilah. Tidak semua penggunaan perkataan itu bersifat universal. Maksudnya apa? Kita ambil bahasa kita pergi dekat Arab, kita guna. Arab tak faham. Contohnya apa? Orang Melayu kalau dia maki dia kata babi sungguh. Pergi dekat Arab khinzir. Arab tu khinzir. Arab dia pakai himar. Sebab Arab dia mencaci maki dia guna himar. Keldai. Babi dia tak faham, tak ada dalam vocab dia. Walaupun babi itu binatang haram, dia tidak guna untuk makian. Jadi kalau kita kata anta khinzir, dia pun dia je lah, dia tak rasa apa-apa. Dia tak rasa macam orang kita yang kata babi budak ni nauzubillah kan. Itu kita rasa lain. Dia himar. Kalau himar tu dia marah. Okey. Jadi waja'ala, ini ayat ni panjang lah. Maknanya ada di antara sebahagian orang-orang Yahudi itu ja'ala minhum, dan dia jadikan. Allah lah waja'ala, dan dia telah jadikan. Jadikan kan menjadikan? Tak kisah. Jadikan boleh? Boleh dua-dua tengok. Menjadikan boleh, jadikan boleh. Dia telah jadikan minhum, min daripada. Ataupun kita kata sebahagian daripada. Bahagian daripada mereka al-qiradah, ada yang jadi kera-kera, wal khanazir, dan babi-babi. Ustaz, minhum tadi kalau di antara boleh tak Ustaz? Boleh. Boleh. Wa abadat taghut, dan orang yang menyembah berhala. Taghut ni apa? Taghut ni kesesatan. Maknanya berhala pun masuk taghut, syaitan pun masuk taghut. Apa sahaja selain daripada Allah itu diletak dalam kategori taghut. Ahli sihir. Boleh juga. Ahli sihir. Tukang tilik Ustaz. Semua tukang tilik. Okey. Yang kedua. Ini ayat apa ni? Ini ayat orang kata tak bertanggungjawab. Bila ditanya kepada sebahagian orang-orang kafir yang syirik itu, kenapa misalnya dia syirik? Kenapa Hindu tu misalnya dia sembah patung? Kalau dia gentleman, dia bawa hujah macam-macam lah. Tapi ada setengah-setengah ni dia pakai hujah apa? Dia kata sudah takdir daripada Allah.
Dia tak nak bertanggungjawab. Dia kata waqalu, dan mereka telah berkata, lau sya'ar rahman. Lau sya'ar rahman ni sama dengan lau sya'allah. Rahman di sini dia guna, maknanya dia ganti Allah. Dalam Quran dia boleh ganti Allah dengan Asmaul Husna yang lain. Lau sya'a, sekiranya. Lau sama dengan insya-Allah tadi. Makna sama in. In pun sekiranya. Lau sekiranya pun boleh. Kalaulah pun boleh. Sya'ar Rahman. Kalaulah Ar-Rahman menghendaki. Kalaulah Allah menghendaki. Ma tidaklah. Tiadalah. Daripada abada fi'il madhi, kita tukar kepada abadna. Kami. Ma abadnahum. Tidaklah kami menyembah mereka. Tidaklah kami menyembah mereka. Mereka ni sama ada patung ataupun benda-benda yang seumpama dengannya lah. Ataupun yang tadi itulah, sembah tukang sihir, bomoh dan sebagainya. Okey. Datin Cik seterusnya. Boleh ketiga. Tengok dia saya tak sabar nak baca tu, silakan. Suara hilang. Dengar suara saya tak? Dengar. Dengar. Porobiah tak dengar? Dengar kan? Dengar tak? Saya dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana abidun ma abattum. Okey, Taranum okey, teruskan. Dan tidak aku wala dan tidaklah tu tidak anak aku menjadi penyembah. Okey. Apa yang abatum kamu semua sembah. Alright. Itulah. Cuba tengok abid. Abid ni daripada abadah kita tukar kepada orangnya. Contohnya daripada kafara, telah kafir, kita jadikan kafir, orang yang kafir. Daripada abadah, telah menyembah, kita jadikan dia abid, orang yang menyembah, orang yang beribadah. Tapi dalam buku, kalau kita baca buku-buku cerita tentang tasawuf, cerita-cerita apa, bila disebut seorang abid, biasanya dia merujuk kepada orang yang kuat beribadah, ahli ibadah lah. Okey. Wala ana, dan tiadalah ana aku abidun, penyembah ataupun orang yang menyembah, ma apa-apa yang abadtum kamu semua sembah, apa-apa yang kamu semua sembah. Okey. Dr. Gayah seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih. Ya. Katakanlah, sesungguhnya apa yang aku perintahkan kepada ataupun abduhu, hamba Allah, wala dan tidak usyrika kamu kehendaki dengannya. Sekali lagi, lain macam. Usyrika, aku menyuku. Okey. Katakanlah, innama, sesungguhnya apa yang umirtu, aku diperintahkan akan hamba Allah,
A'bud itu fi'il mudhari'. Sekarang kita sudah masuk mudhari'. Abada ya'budu. A'bud akan sembah. Siapa sembah? Mudhari'. Akan aku. Mudhari'. Aku. Yes. Aku sembah Allah dan tidak aku menyekutukan dengannya. Okey. Setakat tu. Setakat tu. Okey. Cuba tengok skrin ni. Kalau amara telah perintah. Kita belajar fi'il amar, tapi jangan lupa perkataan amar tu juga dia ada madhi mudhari' dia. Nama dia fi'il arahan. Tapi ada tak perkataan telah mengarahkan? Adalah, betul. Jadi maknanya fi'il amar kita belajar, fi'il tu nama dia fi'il amar, fi'il arahan. Tapi perkataan amar yang kita belajar tu dia ada madhi, ada mudhari'. Jadi madhi dia apa? Amara, telah memerintahkan. Ini mudhari' dia ya'muru ni. Tapi cuba tengok versi kedua yang saya bagi ni. Kita punya versi pasif. Kalau versi aktif, amara, telah perintah. Bila kita kata telah perintah, mesti ada orang dia. Siapa yang perintah? Tapi dalam ayat itu, kita gunakan pasif. Umira, diperintahkan. Telah diperintahkan. Jadi ada setengah-setengah perkataan dalam Quran kita guna pasif kerana apa? Kerana kita tidak sebut siapa pun benda tu dah understood. Contohnya perintah solat daripada siapa? Daripada Allah kan. Jadi tak payah sebut Allah pun tak apa. Kutiba alaikumus siyam. Dia kata apa? Dia tak kata Allah menetapkan ke atas kamu puasa. Cuma dia kata apa? Ditetapkan. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kenapa dia guna diwajibkan? Sebab dah faham. Hanya Allah saja yang boleh mewajibkan sesuatu. Jadi ayat ini dia kata apa? Dia kata apa dia kata? Kul katakanlah wahai Muhammad. Innama. Okey. Kita ada isu dengan ma di situ. Hati-hati dengan ma di situ. Ma ni dia bermasalah sikit. Dia memerlukan masa renungan, trial and error lah senang kata. Kalau ma tu seorang-seorang, kadang-kadang kita terjemahkan ma rabbuka, siapa betul? Ataupun kita tanya orang, ma ismuka, apa ataupun siapa nama awak? Itu kalau seorang-seorang. Ataupun dia jadi dekat baris kedua. Cuba tengok baris kedua tadi. Wa qalu law sya'ar rahmanu ma abadnahum. Situ dia jadi tidak pula. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ataupun tiada. Jadi dia boleh jadi apa yang, siapa, tidak. Tiba-tiba dalam ayat kita, ma ini dia cantum sekali dengan inna. Yang ini dia jadi lain sebenarnya. Kalau istilah Arab dia kata ma lil hasri. Ma yang bertujuan untuk menutup segala yang lain. Dia menghadkan benda tu kepada yang itu sahaja. Jadi macam mana nak terjemah bahasa Melayu? Innama, setengah-setengah terjemah lama dia kata hanya senya. Maknanya ma tu dia cantum sekali dengan innama, sesungguhnya, ataupun kalau kita nak terjemahkan hanya senya, seolah-olah tak ada benda lain, ini saja. Jadi dia tak ada terjemahan usul di situ. Dia cuma terangkan function dia. Function dia untuk menutup yang lain. Segala kemungkinan lain tu di block.
Dihalang. Kalau sesungguhnya lah, Oh, ada lah pula dah. boleh tak? Tak boleh. Jika Tak, jika tak Ada boleh. ayat ya. Jika tak boleh. Okay, lah ni tak tahu Tak lah perlu kalau, lah. kalau Kedah faham macam mana, tapi kalau kat Johor tak ada lah tu. Hanya sesungguhnya Ustaz. Hanya sesungguhnya. Okey, hanya sesungguhnya boleh. Oh, hanya sesungguhnya. Sebab lah ni orang Kedah dia faham, orang lain tak faham. Lagi tu noh. Selagi hampir sekolah sajalah, hanya hampir mana-mana lah dia lah pula kata. Sajalah, dia ada sajalah, maknanya dia had kan. Orang lain tak faham lagi. Hanya sesungguhnya, okey, hanya sesungguhnya lagi sedap. Innama, hanya sesungguhnya. Umirtu, aku diperintahkan, kata Nabi SAW, aku telah diperintahkan untuk dunia ni senang je. Walaupun kita tahu kena buat baik, jangan buat jahat, tapi dia punya main tujuan dia itu saja. Sembah Allah, jangan sekutukan Allah, itu saja. An a'budallah, untuk aku menyembah Allah. Cuma bezanya dal tu lah, kalau kita perasan level kita dal tu baris depan, a'budu kan. Cuma di sini dia jadi baris atas tu adalah tujuan dia nanti kita terangkan. An a'budallah, untuk aku menyembah Allah, wala dan tidak usyrik, aku menyengutukan, aku mensyirikkan, dalam kurungan sesuatu. Yang sesuatu itu tak ada dalam tulisan tapi mafhum. Dan tidak aku menyengutukan sesuatu bihi, dengannya. Nya tu siapa? Allah. Nya tu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, Tadi Ustaz kata umiro tu apa makna dia? Sama ke? diperintahkan. Oh, diperintah. Daripada syirik, cuba tengok. Bila kita cari dekat kamus, daripada syirik lahirlah apa? Syarikat. Syarikatun. Syarikat. Syarikat, kalau orang bisnes dia faham lain lah. Tapi kalau contohnya apa? Contohnya katakan Perkongsian. katakan isteri saya bila orang Arab tanya dekat dia, katakan saya ni siapa? Selain daripada kita boleh sebut suami, betul? Satu lagi perkataan yang boleh kita gunakan instead of suami, kita kata syarikul hayah. Maknanya dia ni siapa? Huwa syariku hayati ataupun syarikul hayah. Maknanya share partner dalam kehidupan. Syarik al-hayah. Maknanya rakan kongsi dalam hidup. Sebab itu kita ada syarikat. Kenapa syarikat itu daripada perkataan syirik? Sebab dia banyak, dia punya share partner dia. Dalam konteks tauhid kepada Allah tidak ada boleh ada share partner. Dia mesti Allah semata-mata. Ahad sahaja. Dia tak boleh syirik. Dia tak boleh buat syarikat. Dia kena satu sahaja. Okey? Jadi maknanya tidak boleh ada apa? Dalam bahasa Melayu kita kata apa? Sekutu. Betul? Sekutu. Untuk tauhid, sekutu tidak dibenarkan. Hanya satu sahaja yang dibenarkan. Bersekutu bertambah mutu. Itu ada dekat jata negara. Lagi ramai yang join, lagi bagus.
bersekutu bertambah mutu. Kalau perkongsian ilmu nak cakap macam mana Ustaz? Perkongsian ilmu, bahasa Melayu tu. Cakap perkongsian ilmu. Itu literal tak ada masalah. Dia kena di istilah lain. Oh ya ke? Dia kadang-kadang tak boleh literal begitu, uslub tak kena. Tak sesuai kan? Tak sesuai. Okey. Okey, syirik ataupun syarikat. Okey, sebab itu sebelum kita berakhir, kenapa dia kata riak itu syirik kecil? Kan dalam hadis kan? Kata yang Nabi kata dia takut tentang syirkul asghar. Syirkul asghar tu apa? Riak. Syirik kecil kan? Syirik kecil tu apa? Nabi kata riak, menunjuk-nunjuk. Kenapa riak itu boleh membawa kepada syirik? Soalan terakhir. Kan? Kenapa riak, na'udzubillah, boleh membawa kepada syirik? Takbur. Takbur lain. Takbur sombong. Syirik mana? Membangga diri. Ini show off. Show off. Kenapa riak dia ditakuti membawa kepada syirik? Apa kaitannya? Soalan Cikgu Mas. Kalau tak dapat jawab, kita sambung sampai ke 12 ni. Tak habis ni. Allahu Akbar. Memang. Pak, tolong selamatkan keadaan. Okey. Contohnya apa contoh? Tadi kita kata kita ambil contoh ibadah. Satu je ibadah kita mestilah apa? Mukhlishina lahuddin. Betul. Ikhlas ataupun lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah. Tidak boleh ada tujuan-tujuan syirik-syirik yang lain. Okey. Jadi simple saja, kita ambil yang penerangan yang paling simple. Kenapa syirik itu ditakuti membawa kepada kenapa riak itu ditakuti membawa kepada syirik? Sebab sembahyang yang saya tengah buat ini, bila saya usalli sahaja, sepatutnya saham dia 100% lillahi ta'ala. Betul? Betul? Tidak ada yang lain. Betul? Betul. Tiba-tiba saya pecahkan sembahyang saya jadi syarikat pula. 30% saya bagi kepada bakal bapak mertua. Macam mana tu? Faham tak analogi tu? Maknanya hari ni hari pertama ziarah rumah bakal bapak mertua. Allah. Contoh kan? Tunjuklah kata sembahyang. Jadi at least 30% tu ada sikit lah bagi. At least dia nampak lah saya sembahyang kan. Itu kata realitinya kenapa nampak macam tak ada kena-mengena kan? Rupanya no, tak boleh. Kerana dia mesti 100% lillahi ta'ala. Tiba-tiba pecah saham pula. 30% kita dah hasilkan dengan harapan bakal haji tu tengoklah saya sembahyang. Itu bahaya dia. Itulah bahayanya. Jadi sembahyang je lah, dapat tak dapat tu lantak je lah. Jangan risaukan pakcik tu. Sembahyang je. Sembahyang aja lillahi ta'ala. Okey. Jadi sekadar itu. Jadi insya-Allah next week baru kita betul-betul lah. Harap-harap next week baki-baki lemang tu semua dah digest, semua dah tak ada lagi dah. Tidak. Baki lemang ketupat dah lagi. Ketupat dah lagi pula. Okey. Jadi insya-Allah kita berhenti di muka surat pertama itu. Jadi nanti insya-Allah nanti kita sambung pada sesi yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.